Asal sebelum jadi kalam dia adalah huruf. Daripada alif sampai ya. Daripada huruf dia jadi kalimah. Kalimah satu perkataan, seperti Zaidun. Zaidun ini adalah himpunan huruf Zai, Ya, Dan. Daripada satu kalimah dia akan jadi, kalau bahasa Melayu dipanggil kalimah, kalimah ataupun perkataan, perkataan. Maknanya perkataan yang banyak. Kan kalau bahasa Arab dipanggil kalim, kalimun. Kalau kita belajar kitab advance sikit, dia akan syarah macam ni. Contohnya kitab Qatrul Nada, dia akan syarah macam ni. Okey. Kalim. Kalim ni kalimah yang lebih pada dua. Contoh qama Zaidun. Kalim ini tak kira sama ada memberi faedah ke tak memberi faedah, asalkan dua ke atas dipanggil kalim, perkataan-perkataan. Bahasa Melayu pun macam tu. Kan? Kalau orang kata fahamilah perkataan-perkataan ini, maksudnya berapa perkataan ada? Si dua ke atas. Atau kalau dia kata fahamilah perkataan ini, dia satu. Ataupun fahamilah kalimah ini, mungkin satu. Contoh orang tulis fokus, fahamikan kalimah ini, berapa? Satu kalimah, itu fokus. Bila ada dua, dia akan jadi perkataan-perkataan. Okey. Sama ada memberi faham ataupun tak memberi faham. Sebagai contoh, tak memberi faham macam mana? Jikalau Zaid datang. Ada berapa kalimah kat sini? 1, 2, 3. Ini dipanggil perkataan-perkataan. Bagi faham ke tak bagi faham? Tak bagi faham, tapi tetap dipanggil perkataan. Ada satu lagi dalam bahasa Arab yang level yang ke bawah, dipanggil kalam. 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 Okey. Kalam ini syaratnya apa? Disebut oleh pengarang kitab ada 4 syarat. Okey. Nampak asalnya huruf, jadi kalimah. Lepas jadi kalimah, dia jadi kalimah-kalimah. Dan lepas jadi kalimah-kalimah, dia akan jadi kalam. Dan nak menjadi kalam, mesti kena ada 4 syarat. Boleh faham? Wah, ini putus-putus tak apa. Okey. Faham balik deh? Apa 4 syarat? 4 syarat pun orang panggil, ada setengah panggil 4 kaid. Nak menjadi kalam ada 4 kaid. Kaid yang pertama apa? Saya mengajar lebih suka tulis. Jadi kamera akan shoot pada saya tulis, boleh tengok. Jadi ada setengah orang kerana dalam pendidikan, ada setengah orang dia boleh cukup dengan dengar. Ada setengah orang tak cukup dengan dengar, dia kena tengok. Ada setengah orang tak cukup dengar dengan tengok, dia kena bagai-bagaikan, dia kena tulis, dia kena lukis. Faham? Baru orang tu dapat pick up. Ramai orang belajar, tok guru mengajar, dia dengar, dia tidur. Faham? Okey. Syarat yang pertama adalah al-lafzu. Al-lafzu ni apa? Suara yang ada huruf alif hingga ya. Sebab itu nahu ni dikira nahu adalah apabila kita bertutur
Bertutur itu baru dipanggil nahu, tulisan bukan nahu. Kerana nak dikatakan kalam, yang daripada kalam tadi keluar ilmu nahu, mesti dia suara. Macam sekarang saya cakap apa? Qama Zaidun. Kerana orang bercakap dulu, baru ilmu nahu dikeluarkan. Ilmu nahu tak ada di zaman Nabi. Ilmu nahu tidak ada di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ilmu nahu tidak ada di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, baru dikumpulkan ilmu nahu. Sedangkan Al-Quran dah sempurna di zaman Nabi. Tetapi masyarakat Arab ketika itu mereka bercakap tak salah, bahasa mereka fasih. Tapi bila sampai zaman berzaman tu, Abu Jahal dipanggil Abul Hakam, orang yang bijak dalam bahasa Arab. Orang Arab dahulu adalah orang yang bijak. Sebab itu Allah menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat, kerana orang Arab mempunyai penyair-penyair yang pakar, yang mereka ni mempunyai sastra yang hebat. Sastra ni bahasa Arab kan. Tapi bila zaman berzaman, zaman Sayyidina Ali dan hula, kedengaran orang bercakap salah. Sebab itu nahu ni adalah pada suara, pada percakapan, bukan pada tulisan. Tulisan dia datang selepas suara. Faham? Okey. Kalam, istilah lafaz yang suara yang ada huruf alif dan ya. Kita tak mau syarah panjang-panjang. Kalau syarah panjang-panjang, dia ada lagi syarahan dia. Maknanya suara yang ada huruf alif dan ya. Maknanya kalau suara ada. Tetapi okey, kalau kita tengok detail, macam mana saya buat detail macam ni. Lafaz ada dua syarat. Ni setengah orang dia suka macam ni. Yang pertama suara, syarat pertama. Syarat kedua, suara itu ada huruf alif hingga ya. Faham? Mesti cukup dua syarat. Makna kata kalau suara ada tapi huruf alif dan ya tak ada, adakah dipanggil lafaz? Adakah dipanggil lafaz? Tidak dipanggil lafaz. Sebagai contoh, macam mana? Ada suara, tidak ada huruf alif dan ya. Sebagai contoh, saya ketuk ni, ada suara. Ada suara. Suara tu boleh keluar huruf alif dan ya? Tak ada. Maka ketukan pen tadi tidak dipanggil lafaz. Jadi lafaz ini mesti suara yang kita tuturkan, dan suara tersebut ada huruf alif dan ya. Sebagai contoh, saya kata apa? Qama. Bila kita dengar orang berkata qama, ada qaf, ada alif, ada mim. Faham satu? Okey. Syarat yang kedua, al-murakkab. Kan, al-murakkab ni apa? Kalimah yang tersusun dua kalimah ke atas, seperti qama Zaidun. Siapa tak faham boleh tanya. Okey. Yang dikatakan kalam, syarat yang kedua, mesti kalimah yang tersusun dua kalimah ke atas, seperti qama satu kalimah, Zaidun kalimah yang kedua. Okey. Makna kata kalau kita jumpa satu kalimah qama sahaja, adakah ia dipanggil kalam? Tetapi dia dipanggil apa? Dia dipanggil kalimah. Dia dipanggil kalimah. Nampak? Tengok kan? Dia dipanggil kalimah, tetapi dia tak boleh dipanggil kalam. Sebab apa? Syarat nak panggil kalam mesti
Mesti tersusun dua kalimah ke atas. Okey, faham? Yang ketiga, apa syarat yang ketiga? Al-mufid, memberi faham. Apa maksud memberi faham? Memberi faham hingga orang tidak tanya. Mudah bahasa, memberi faham hingga orang tak tanya. Okey, sekarang abang buat contoh. Macam mana? Abang kata kepada Angah, Angah, kalau Angah pergi kedai hari ni, kalau Angah pergi kedai hari ini, ada berapa kalimah? 6. Angah faham tak? Faham tak? Kalau Angah pergi kedai hari ni, tak faham. Okey, di situ lafaz ada. Lafaz ada. Murakab dua kalimah ke atas ada. Tapi yang ni ada tak? Tak ada, tak beri faham. Walaupun 6 kalimah tapi tak memberi faham, maka dia tidak dipanggil kalam. Dia mesti memberi faham. Macam mana memberi faham? Anggap bangun. Memberi faham. Memberi faham ni maksudnya apa? Orang dengar tak tanya dah, terus buat. Jadi kalau satu arahan, satu percakapan yang mengundang orang tanya-tanya, tak tahu benda apa, tak jelas, maka itu dipanggil, itu tidak dipanggil kalam. Seperti kata tadi, tergantung. Faham? Yang keempat, bil wabai. Bil wabai dua syarahan. Dalam durusul asas ada. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua qasad hati. Okey, 4 syarat. Syarat yang keempat, mesti lafaz yang kita tuturkan itu berbahasa Arab. Kalau abah cakap bahasa Melayu sekarang ini, walaupun bahasa Melayu boleh dijawikan, adakah ia dipanggil nahu? Adakah dipanggil kalam? Tidak. Dia mesti bahasa Arab, bahasa Turki ke, bahasa Pakistan ke, bahasa apa semua tak terkira. Mesti bahasa Arab. Itu yang pertama. Faham? Yang kedua, mesti qasad hati. Qasad hati ni maksudnya apa? Mesti dituturkan dengan qasad hati, dengan kehendak hati. Kalau dituturkan bukan dengan kehendak hati, tidak dipanggil kalam. Sebagai contoh, kan kita mimpi. Kita mimpi, kan satu orang mimpi. Satu orang tu dia mimpi, dia sebut dalam mimpi dia, dia kata talaqtu zaujati. Dalam mimpi dia, kan isteri kat sebelah terdengar pula suami menyebut talaqtu zaujati, aku menceraikan isteri aku. Seorang itu berkata. Jadi isteri pun pagi-pagi bangun menangis. Sebab apa? Dia kata aku dah kena cerai. Malam tadi dengar mimpi suami sebut talaqtu zaujati. Jadi talaqtu zaujati ni, kita tengok. Kalau satu orang berkata talaqtu zaujati, saya menceraikan isteri saya. Okey. Tengok 4 syarat. Lafaz ada tak? Murakab, memberi faedah. Kalau tidak, takkan bini dia tak menangis. Yang keempat, dalam bahasa Arab. Betul. Tetapi dekat sini tak ada. Bukan dengan qasad hati. Suami tahu tak? Dia mimpi. Dia mimpi. Ni bukan, dia mimpi. Dalam mimpi itu dia bergaduh dengan bini dia dalam mimpi. Kan? Jadi dia melafazkan tu dalam mimpi. Sah tak? Tak sah. Sebab tidak ada qasad hati. Ini tidak dipanggil kalam di sisi ulama nahwu, kerana dia bukan daripada qasad hati. Faham 4 syarat? Okey? Boleh faham? Sebab itu kalam yang kita bicarakan hari ini adalah kalam ulama nahwu.
Kalam ulama nahwu. Kerana kalam ni dia ada banyak. Kalam ulama nahwu lain, ulama nahwu lain, kalam ulama fiqh lain, kalam ulama usul lain, kalaman ulama usul fiqh lain. Semua lain. Yang kita nak bicarakan hari ini adalah kalam ulama nahwu. Kalau kalam ulama fiqh lain. Kalam ulama fiqh macam mana? Agak belajar dah syarat yang membatalkan solat. Dia kata barang siapa yang bertutur dalam solat dengan satu huruf yang memberi faham, ataupun dua huruf, bukan dua kalimah, dua huruf yang tidak memberi faham, maka batal solat dia. Betul? Tu ulama fiqh. Tapi kalau ulama nahwu, adakah itu dikira kalam? Tak. Sebab tu kalau satu orang berdehem ehem 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 ini ada empat huruf. Ada makna ke tak? Ada makna? Ada murakab memberi faham ehem ni. Ulama fiqh batal solat. Ulama nahwu belum lagi dikatakan kalam. Beza. Nampak? Sebab itu kita nak pelajaran pagi ini adalah pelajaran untuk fokus kita pada kalam ulama nahwu. Okey? Yang kita nak membicarakan pada hari ini adalah kalam. Kalam adalah suara yang tersusun memberi faedah dengan bahasa Arab. Siapa tak faham? Siapa faham? Boleh faham? Berapa peratus faham? Betul-betul faham. Okey? Okey. Kalam ni settle. Jadi yang kita nak nilaikan nahwu tadi apabila kita mendengar orang bercakap. Lepas bila kita dengar orang baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, Alhamdulillah jadi apa? Rabbi jadi apa? Alamin jadi apa? Asalnya daripada percakapan. Maka itu dipanggil kalam di sisi ulama nahwu. Okey? Bis